Kerana kalau kita lihat sekarang, kita betul-betul buat kajian. Persatuan Sukan Kebangsaan sebenarnya tidak mampu untuk run program. Yes. Kenapa Mereka bergantung kepada MSN. Persoalan dia, adakah diorang kalau ikut senario sekarang tidak ni, mampu? Senario sekarang ni, Datuk, macam mana nak perkasakan dia orang? Nak empower. Come on, Rizal. Sekarang empower dia orang. I bagi example sekarang. Malaysia saja yang kita nampak, bagi saya, pendapat saya sendirilah, struktur sukan kita yang macam ini sudah jadi tidak lebih dari satu lubuk parasit saja. Ini pemerkasaan persatuan sukan ni sepatutnya bukan masalah kerajaan pun. Persatuan sukan tu sendiri kena bangun. Mereka sendiri nak kena tengok. Senario hari ini adalah tanggungjawab. Kita masih bergantung pada kerajaan. Kerajaan. Jadi macam mana kita nak bergerak? Okey, tahun depan katakan. Sekarang ni dah ada 230 juta untuk sports fraternity. Itu because kerajaan sendiri is a willing partner. Complicit to the whole Malays. Jadi Datuk Awi sebagai mantan pun komplisi je dulu. Cuba dia cerita sikit. Aircon dah tutup ni panas ni. Kita tahu nanti kan buka cerita kartel lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke program Ngopi at Channel 10 bersama saya Amin Fuad, moderator anda pada hari ini. Kita akan membincangkan topik sukan seperti biasa, tapi sebelum tu saya ingin mengajak semua orang di luar sana untuk menekan butang subscribe di Ngopi at Channel 10 channel YouTube kami. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua viewers ataupun penonton-penonton di luar sana yang memberi sokongan yang hebat. Tak silap saya, menurut produser kita mendapat dari segi pembincangan yang lepas tentang bola sepak, tentang penswastaan pasukan negara, sebelum ini kita mendapat lebih daripada 100,000 viewership, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rakyat Malaysia dan juga kepada rakyat negara jiran kita, negara Indonesia yang menonton dan teruskan menonton program kami. Hari ini, sebelum kita nak bermula, topik panas kita pada hari ini adalah tentang bajet yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Belanjawan tahun 2025. Tapi spesifik kita nak bincangkan tentang sukan, belanjawan sukan. Sudah tentunya saya tidak akan membebel seorang lah. Saya terdapat 3 orang tetamu khas, tetamu yang boleh kata panas yang akan menemani saya pada hari ini. Sudah tentunya di sebelah kanan saya Datuk Syapawi, mantan Ketua Pengarah MSN. Sebelum ni pernah bersama kita. Selamat kembali Datuk. Okey, terima kasih Amin. Okey ya, episod pertama hari tu. Okey. Hari ini kita akan mengupas lagi lah tentang bajet sukan pada hari ini. Dan pengkritik, ada orang katalah pengkritik nombor 1, Saudara Riza Hashim. Saya bahasakan diri saya abang dan adik lah, sebab dia lebih tua, lebih berumur, lebih berpengalaman. Abang Riza Hashim, terima kasih kerana bersama kita. Dan seorang lagi penganalisa sukan, Saudara Arnas. Terima kasih buat pertama kali bersama dengan kita. Terima kasih. Okey, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, telah mengumumkan lebih daripada 230 juta, tak ada spesifik number lah, lebih 230 juta untuk belanjawan sukan pada tahun 2025. Tiada spesifik, kalau kita nak bandingkan tahun lepas, lebih kurang 80 juta ataupun 72 juta untuk program podium, 20 juta untuk RTG yang diambil daripada 72 juta. Datuk, saya bermula dengan Datuk dululah. Datuk lebih berpengalaman yang dah melalui banyak bajet sebelum ni. Datuk rasa bajet, yelah tak ada spesifik, tapi Datuk rasa kalau Datuk tengok detail sikit apa yang ucapan daripada PMX ni semua, adakah amount yang diberikan tu amount yang cukup? Walaupun kita tahu kalau kita tanya semua persatuan akan cakap tak cukup lah, tak cukup. Tapi secara jujurnya tu, sebenarnya cukup ke tak cukup? Saya rasa jumlah yang diperuntukkan 230 juta kan. Kalau kita lihat dari segi pecahan yang saya dapat, saya teruskan saya cakap agak messy sikit bajet yang dibentangkan kali ini, kerana ada beberapa sukan yang telah diperuntukkan bajet tersebut dilihat bercanggah sikit dengan trend ataupun perkembangan sukan tersebut. For example like cricket, bola sepak for example, special location 15 juta, e-sport. Lepas tu ada Deaf Olympic. Lepas tu ada pembangunan sukan-sukan, program pembangunan sukan Olimpik. Squash masuk dalam tu. Jadi agak messy. Saya nampak macam tak teratur sikit dia punya
pembahagian tu? Pecahan peruntukan tersebut. Dari segi cukup tak cukup tu saya rasa depend on macam mana kementerian nanti bila dia dapat bajet tu dia akan olahkan dan bincangkan bersama-sama stakeholder yang lain. Jadi itu for example last year kita dapat 70 juta untuk podium. RTG masuk bawah tu, tapi RTG itu sebahagian dari program podium sebenarnya. Yalah, dia sekali dia berikan pengkhususan pada RTG untuk mendapatkan gol, tapi kita masih gagal lagi. Jadi saya rasa jumlah tu cukup atau tidak bergantung kepada bagaimana mereka disbursekan peruntukan tersebut, pecahkan peruntukan tersebut mengikut kepentingan sukan-sukan tertentu dan sebagainya. Okey, Saudara Anas, dari segi kalau kita tengok RTG tahun lepas dapat lebih kurang 20 juta sebab tu tahun Olimpik lah, lebih kurang, ataupun untuk tahun Olimpik lah. Selalunya kita akan tengok pecahan-pecahan dia dari segi perbelanjaan lah. Gaji, ada allowance, ada infra dan sebagainya lah. Selalunya apa yang dibelanjakan dengan banyak? Kalau kita tengok kat sini, saya meneka adalah gaji dan allowance lah. Adakah itu tepat ataupun benda-benda lain lebih penting ataupun macam mana pecahan? Bagi saya pun sama macam Datuk Jokowi tak clear pasal bajet tu sebab kita tak dapat banyak info. Tapi apa yang saya tahu, bajet terbesar bawah RTG ialah untuk basikal track, dan bajet sebahagian besar bajet tu bukan untuk gaji. Dia pergi kepada R&D basikal, sebuah basikal basikal kononnya yang paling laju di dunia lah, tapi itu persoalan lain. Apa yang lebih relevan kita discuss di sini bukan bajet tu cukup atau tidak, sebab memang sentiasa tidak akan cukup. Apa yang perlu kita bincang untuk lebih progresif, untuk sukan kita lebih ke hadapan, ialah adakah sistem ini yang ditanggung oleh kerajaan ni masih relevan, atau kita cuma memberi nafas baru kepada segala regression, satu sistem yang regresif yang telah bermula tepat 30 tahun dulu dengan Jaya 98 pada tahun 1994, di mana kerajaan sudah bergelumang dengan masalah ini sejak daripada itu. Kerajaan kena tanggung semua, kan? Sedangkan negara-negara yang maju dalam sukan tiada pun perbincangan macam ni, sebab bukan masalah kerajaan. Mereka semua backed by industry. Seluruh dunia sukan telah bergerak maju backed by industry. You sendiri pun pernah terlibat dengan pasukan IPL. Adakah kerajaan UK belanja 1 sen pun untuk bola sepak mereka? Sekarang kita kena ubah kita punya mindset ni. Kita nak tengok sukan tu menyumbang kepada negara, bukan negara yang tanggung sukan tu. Saya lihat Abang Rizal setuju dengan statement. Saya lihat sebenarnya mungkin naratif yang cuba disampaikan adalah satu bajet yang inklusif, sebab itu ada Deaflympics, tetapi ada beberapa sukan yang dianggap favourite lah, mendapat keistimewaan. Kalau nak jawab soalan Amin kepada Arnas tadi, apakah yang dibelanjakan, biasanya training program, latihan keluar negara, gaji, itu yang basikal lebih dapat juga banyak peruntukan. R&D itu untuk khas khusus untuk Institut Sukan Negara, untuk basikal Vortex, untuk Datuk Azrul Seniawang dan juga Syah Firdaus Shahrom. Kemudian kalau saya sebenarnya memang sebab itu Datuk Syafai nanti kena jawab. Sampai bila kita nak bergantung pada formula yang ada sekarang? Macam mana Arnas sebut, apabila MSN, KBS melihat banyak sukan yang dormant menjelang anda jadi host Sukan Commonwealth 98, jadi MSN terpaksa campur tangan. Campur tangan, terpaksa run program dan juga inject all the dana itu untuk membangunkan sukan-sukan supaya dari sudut strategik dapat sumbang pingat. Tapi sampai bila kita akan terus bergantung macam itu? Maknanya bajet disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, disalurkan kepada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sukan turunkan kepada MSN, jadi MSN yang pegang, MSN yang ni semua. Jadi
adakah itu wajar atau tidak sekarang? Sebab itu kalau kita lihat banyak pemegang taruh mahu reset. Mahu satu reset. Maknanya dari sudut macam mana penyaluran kewangan itu disalurkan kepada stakeholders yang major, iaitu persatuan kebangsaan dan juga atlet. Betul. Kalau kita tengok apa yang Abang Rizal cakap tadi kan, kalau macam tu, katakanlah kalau kita tengok sukan-sukan elit ni macam bola sepak, badminton ni semua dia boleh jalan dengan sendiri sebab dia merupakan satu sukan yang mendapat perhatian orang kata orang ramai. Maknanya sponsorship senang, mungkin lebih mudah berbanding dengan sukan-sukan yang mungkin tidak dapat perhatian. Ataupun kita patut fokus kepada program pembangunan. Kita tak perlu lagi pergi kepada sukan-sukan elit ni. Sukan elit ni sepatutnya berdiri di atas persatuan sendiri. Saya ada reservation sikit on that. Adakah bola sepak kita dah self-sufficient sendiri? Yang self-sufficient MFL punya group aja. Tapi yang bawah pembangunan bola sepak, FM dah buat apa-apa. Semua bergantung pada sekolah sendiri. Dia tak buat apa-apa. Dia tak ada pun bantuan peruntukan daripada FM untuk menggerakkan program pembangunan. Dia sibuk nak ambil development fund yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada pembangunan fizikal seseorang anak-anak muda. Itu yang dia sibuk nak ambil. Jadi kat sini kita, yang Cik Rizal punya point tadi, dia ada dua version tu. Peruntukan tu kena ada ke tidak? Kerajaan kena sendiri tak peruntukan untuk pembangunan sukan. Dan peruntukan tu nak ada bagi kepada persatuan sukan ke seperti mana yang Cik Rizal cakap, ataupun masih lagi melalui Kementerian Belia dan Sukan, MSN. Itu prosedur, government prosedur. Peruntukan dia bagaimana digunakan, dia memerlukan agensi dia untuk menggerakkan program-program tersebut. Dan bagaimana MSN bergerak bersama dengan persatuan sukan, itu lain different issue. Different platform together. They work together, dia ada JKK dan bukan MSN yang gerakkan. MSN tak mampu. Tenaga kepakarannya tetap ada pada persatuan. Coachesnya, leadershipnya, hubungan kontak dengan international body dan sebagainya, itu tetap masih kita gunakan persatuan sukan. Tapi ada pandangan mengatakan, why don't daripada MOF, tak payah kementerian, tak payah MSN, terus bagi persatuan. Tak boleh macam tu. Because orang akan serba. Siapa? Menteri yang akan serba pada peruntukan tersebut adalah Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan punya agensi dia, itu MSN. MSN yang serba tu Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Sukan yang serba tu Parlimen. Peruntukan tu datang dari Parlimen. Jadi kalau kita bagi pada persatuan sukan untuk terus menggunakan peruntukan tersebut, kalau dia tak dapat apa, siapa nak serba? Dia ada satu cara macam sekarang ni apa yang dilakukan di bawah YB Hanayo. Yang disediakan, saya rasa berapa 19 sukan dapat satu peruntukan khas menerusi ada MOU. Mereka kena buka akaun bank baru, mereka kena sign agreement MOU yang mengatakan mereka kena buka akaun bank baru, akaun mereka kena diaudit oleh MSN. Bermakna prosedur tu mungkin ditukar semula kerana antara rungutan Persatuan Sukan Kebangsaan ketika Datuk Syafawi jadi KP MSN, ini bukan bahawa mereka dapat peruntukan tu lambat. Maknanya dia nak rolling duit tu lambat. Jadi prosesnya tu agak lambat. Jadi sebab itu mungkin dari sudut prosedur mungkin ada sedikit perubahan. Jadi apa yang sekarang MSN dah buat adalah mereka Persatuan Sukan Kebangsaan 19 tak silap saya kena sign agreement mengatakan okey mereka kena diaudit kewangan mereka dan mereka kena buka akaun bank baru supaya nanti jelas bagaimana peruntukan yang disalurkan tu, bagaimana mereka belanja. Saya rasa bukan saja dari sudut ni prosedur itu Datuk. Antara benda-benda yang mungkin kena revise dan kalau kita lihat juga UK mereka menggunakan dana loteri. Mereka ada UK loteri dan mereka juga ada perjanjian yang maknanya Persatuan Sukan Kebangsaan mereka, badan induk mereka kena sign agreement untuk mereka mendapatkan tier funding secara tier. Berperingkat. Ya Datuk. Apa yang berlaku kat UK tu sama je kat Malaysia juga. Dia ada UK Sports, dia ada Sports England. Sports England like Kementerian Belia dan Sukan, UK Sports like MSN. UK Sports yang salurkan peruntukan tersebut, malahan UK Sports juga salurkan kepada English Institute of Sports dan sebagainya. Jadi benda itu sama je, prosedur je. Bagaimana kita nak kemaskinikan penyaluran peruntukan, maknanya kementerian kena arahkan MSN untuk improvisekan disbursement of fund so that dia orang boleh rolling benda tu. Mungkin itulah. Tapi inti kata Cik Rizal setujulah bahawa peruntukan tetap disediakan oleh kerajaan. Sedangkan Anas punya point tadi,
Kita tak boleh lagi Betul. ke arah itu. Ya. Totally dua different angle ni. Dua different view. Tapi biar saya explain dulu. Selagi itu kita dah nampak dekat sini. It's what is it? It's just a repeat of the vicious cycle that we are in. Kerana tiap-tiap tahun kita akan bincang bajet cukup tak cukup. Kenapa saya sentuh macam itu, Datuk Arnas dengan Amin? Kerana kalau kita lihat sekarang, kita betul-betul buat kajian. Persatuan Sukan Kebangsaan sebenarnya tidak mampu untuk run program. Yes. Kenapa Mereka bergantung kepada MSN. Persoalan dia, adakah diorang Kalau ikut senario sekarang tidak ni, mampu? senario sekarang ni, Datuk, macam mana nak perkasakan dia orang? Nak empower. Come on Rizal. Sekarang Empower dia orang. I bagi example sekarang Malaysia saja yang kita nampak, bagi saya, pendapat saya sendirilah, struktur sukan kita yang macam ini sudah jadi tidak lebih dari satu lubuk parasit saja. Semua datang bergantung pada situ, sedut bajet kerajaan. Tunggu bajet kerajaan. But what is the solution? What is the solution? The solution is industrial commercialization. Industrialization. Yes, Macam Datuk cakap tadi pasal bola sepak. Tapi itu apa yang MFL buat, saya sedikit sebanyak setuju dengan AFC club licensing system tu. Sebab kalau semua grasp the whole concept of it, kita dapat commercialization, dia orang dapat jana ekonomi mereka sendiri. Sepatutnya kelab-kelab ni semua tanggung age group team dia, sebab age group ni bukan sekadar you tanggung saja, itu semua aset. You nampak kelab-kelab di seluruh dunia, apa aset mereka? Dia punya youth player. Bila they develop the player, these are the assets. Kalau klub lain beli ke apa ke, dan secara tak langsung ekonomi dalam bola sepak tu dijana sendiri. Tahu. So benda simple macam ni pun kita Dia sebenarnya gagal. pada you simple. Cuma sekarang ni kita kekurangan dari sudut komersial. Macam mana nak menjana pendapatan kalau kita tidak ada tarikan dari segi komersial? Maknanya kalau katakan ada 58 persatuan lah yang bernaung di bawah Majlis Olimpik Malaysia. Okey? Kalau kita lihat sekarang ni, first kita kena empower dia orang. Baru dia orang boleh bergerak, kita kena bagi masa bergerak bagaimana untuk meningkatkan nilai komersial mereka. Jadi itu bagi saya, kalau sekarang kita nak lock, stock and barrel bagi kat dia orang pun tak boleh. Tapi it's time to draw the line somewhere. Tapi bang, kalau kita cakap bagi masa ke apa, you tengok kenapa Thailand boleh buat, boleh majukan sukan tanpa satu sen duit kerajaan. Bagaimana, macam mana Filipin punya 2 pingat emas Olimpik yang lepas ni, 1 sen kerajaan Filipin tak belanja. Pada pandangan saya, kita nak bercakap pasal contoh kenapa saya bagi sukan elit. Contoh macam bola sepak, badminton. Kenapa dia boleh self-sufficient? Sebab dia sukan popular. Bila sukan popular, nak cakap tak ada duit langsung, itu tidak betul. Sebab kalau kita tengok dari segi kewangan, rasanya badminton dapat, BM dapat menjana lebih kurang, kalau tak silap saya 20 ke 30 juta. Cuma mungkin ada defisit sikit lah. Mungkin dia tak cukup 2-3 juta lah kan. Tapi 30 juta tu ada. Contohlah sebagai contoh. Cumanya sekarang ni, itulah tu. Macam saya cakap tadi lah, benda ni berulang. Adakah, okey, mungkin kerajaan still nak support. Okey, boleh support. Tapi jangan support sukan-sukan elit. Macam, okey, Datuk cakap sukan youth football, FM tak ada buat apa. Tapi kenapa kita boleh berbelanja sangat besar untuk pasukan senior sahaja? Sepatutnya sebahagian daripada wang itu sepatutnya diturunkan. Pada masa yang sama, Amin. MSN run the development program, NFDP, National Football Development Plan. Bermakna dengan AMD saja, Akademi Muktadari, mungkin dalam setahun 20 juta lebih kurang dibelanjakan. Bermakna MSN, macam antara persoalan Arnas adalah kenapa MSN pula yang nak kena carry development role ni? Correct. That one is another story lah. Apakah FM tidak mampu untuk menjana 20 juta untuk run akademi program akademi terbaik ni? Dan kita lihat pula satu soalan lagi. Produk-produk yang dilahirkan daripada program NFDP ni bagus atau tidak? Jadi ini antara beberapa perkara yang kita kena. Sebab itu bagi saya, kita kena empower dulu persatuan sukan badan induk ini. Macam badminton. Mungkin dalam satu tahun bajet mereka 50 juta. Mereka dapat multinationals, mereka dapat Petronas, mereka dapat banyak sponsors. Kemudian dalam Malaysia Master, betapa banyak dia punya fans yang datang. Lepas tu dia ada banyak buka booth. Memang satu commercial aktiviti yang menarik. Kata ekosistem yang lebih baik lah. Yang lebih baik. Tapi
dan mereka tak dapat apa pun. Sebab itu Michelle Chai mengatakan Dia ada keluar statement, yes. PM yes. sebut puji Pearly M. Tina Tapi bola yang dapat. mengeratkan perpaduan negara, masyarakat majmuk. Tapi badminton tak dapat apa, bola yang dapat. Ya. Okey. Jadi bila bercakap mengenai pemekasaan persatuan sukan, bagi saya itulah sebenarnya antara solusi yang kita kena fikir moving forward. So you are talking about the people lah. Rizal, The bagi people. saya ini pemerkasaan persatuan sukan ni sepatutnya bukan masalah kerajaan pun. Persatuan sukan tu sendiri kena bangun. Mereka sendiri nak kena senario tengok hari ini adalah tanggungjawab. kita masih bergantung pada kerajaan. Yes. Kerajaan. Jadi macam mana kita nak Sebab bergerak? Okey, tahun depan katakan. itu- Sekarang ni dah ada 230 juta untuk the Rizal, sports fraternity. itu because kerajaan sendiri is a willing Willing partner. willing partner. Complicit to the whole Malays. Jadi Datuk Awi sebagai mantan pun komplisif je dulu. Cuma dia cerita sikit. Aircon dah tutup ni Ya, panas ni. kita tahu nanti Okey. kan buka cerita kartel Okey, lah. bagi. Okay, Tok. Salah satu masalah yang Datuk pernah sebut dulu adalah pertandingan kebangsaan. Dululah masa episod pertama kita ada cakap pasal pertandingan kebangsaan. Rasanya ada 30 juta untuk persatuan yang tak mampu nak buat pertandingan kebangsaan lah. Persatuan-persatuan yang tidak ada duit. Jadi, Tok rasa macam mana? Dari segi macam mana kita nak, okey, contoh 30 juta ni dah diberikan kepada kerajaan. Satu, saya nak tanya, selalunya persatuan mana yang selalunya memerlukan bantuan-bantuan macam ni? Sebab Datuk pernah sebut dulu, tak ada sekit kebangsaan. Lepas tu bila nak hantar ke Sukma, tak ada atlet kan? Sebab sekit kebangsaan tu sendiri, dia mengharapkan Sukma. Jadi satu, persatuan mana yang memerlukan. Nombor dua, dari segi apa? Maksudnya macam mana kita nak mengurangkan kos penganjuran satu dan memudahkan proses untuk bagi persatuan-persatuan ni, yalah satu empower lah, itu satulah. Tapi macam mana Datuk fikir benda ni? Saya rasa banyak kerajaan macam mana pun suka tak suka ke, kita terpaksa bantu menggerakkan satu ekosistem. Jadi ekosistem yang kita katakan sini, kalau contoh bola sepak, dia dah ada satu ekosistem dia melalui MFL, tapi itu pun still ada masalah dari segi kelab punya kekuatan kelab dan sebagainya. Termasuk badminton lagi. Badminton fokus dia kalau tengok peringkat development di bawah, dia termasuk sebahagian dari program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan melalui program-program pelapis kita dan sebagainya. Jadi kat situ dalam badminton, approach badminton, dia tackle development of player tu dibuat di BAM sendiri. Dan dia develop budak-budak tu daripada umur tingkatan 1 yang sepatutnya kalau boleh, kita tak mahu budak tu datang lebih awal. Tapi dia bawa lebih awal, develop budak-budak tu di bawah akademi badminton. Jadi itu usaha BM melalui peruntukan yang dia dapat daripada sponsors. Okey, kita tengok satu example lah. Dalam bajet ni ada approval 1 juta untuk kriket. Kriket. Dari mana tu datang tu? Cuba kita bayangkan macam mana datang benda tu. Adakah kita nak jadi kriket macam India? India kriket dia World class. world class. Dan dia boleh duit bayar yang pula. masuk tu pun sebenarnya lagi besar Lagi lah. besar dia. Jadi adakah kita nak jadi macam India? Sedangkan tengok sukan tersebut, kriket. Which sports sekolah yang ada kriket? Sekolah-sekolah tertentu aja yang ada kriket. Jadi sukan tu sendiri tak popular di Malaysia. Tapi kita juga peruntukkan duit dari itu. Marah gemencih boys punya ni. Tak ada beberapa sekolah yang aktif. Cuma betul lah Datuk. Jadi mungkin dia diberi peruntukan kerana orang kata minor punya achievement lah. Yang tersendiri yang diorang nampak. PM cakap pasal masa dia pergi Bangladesh dengan India kan. Itu nampak pemain beli dia punya main itu dia punya kriket. speech lah. Speech. Oh. Ya. Jadi walau-walau saya pun tak boleh bayangkan bagaimana kriket dulu kalau kita tengok di kriket Melayu membantu menggerakkan kriket dan sebagainya kan. Jadi kat sini depend on sports lah. Which sports yang boleh wujudkan satu ekosistem yang they can survive by their own. Saya nampak satu sukan je dalam Malaysia ni ada itu badminton. Yang boleh buat macam tu. Bola sepak sendiri saya ragui. Dan achievement badminton pun lebih baik. Badminton lebih baik macam performance dia. Bola sepak saya tengok walaupun dah ada wujud ekosistem market tersendiri, tapi masih lagi FAM tidak dapat membantu kelab-kelab dia untuk menggerakkan themselves untuk memberi kekuatan pada mereka sendiri. Anas tak tahu nak cakap. Okey, bola sepak kita tahu dapat lebih kurang 15 juta special allocation untuk pasukan Harimau Malaya bawah 18 tahun dan bawah 13 tahun untuk mencari jurulatih yang terbaik dan juga untuk ganjaran kepada pemain. Anas, apa justifikasi sebenarnya selain populariti
Harimau Malaya dapat treatment 15 juta seperti ini? Ini bagi saya lebih nampak ini satu effort untuk generate satu feel good atmosphere untuk kerajaan sajalah. Itu satu dia tabur je lah 15 juta untuk football tengah popular, itu saja, tak lebih dari itu. Tapi saya balik pada apa yang Datuk cakap tadi pasal Sukma, pasal semua ni. Kita come to a point, kita perlu sedar sistem yang ditanggung oleh kerajaan ni gagal. Saya cakap pasal Sukma tu sendiri. Sukma tu sendiri, idea dari PM kita sekarang pada tahun 1986, idea dia ialah supaya bila Sukma ni bergerak ke setiap negeri, infrastruktur sukan di setiap negeri itu dipertingkatkan, dan setelah pusing satu tahun kita dah boleh wujudkan industri sukan di setiap negeri. Ini saja dah gagal. Nampak negeri-negeri tak ada wujudkan apa-apa industri sukan sejak 1986. Yang ada kebanyakan macam Datuk cakap tadi, apa sukan yang boleh jadi self-sufficient tak ada, sebab di peringkat negeri pun kebanyakan, majoriti persatuan hanya bergerak bila ada bajet untuk Sukma. Tak lebih dari itu. Bila tak ada bajet Sukma, tidur semua. Majoriti sukan macam tu. Perlis ada buat infra. Yeah, so sistem kita sekarang berhadapan dengan satu kegagalan, satu sistem yang gagal sepenuhnya. Sebab apa? Anda salahkan kerajaan ni. Memang MSN antaranya. Mau tak mau memang kerajaan, bukan kita, memang salah kerajaan, dan mereka perlu fikir macam mana nak keluar daripada perangkap ni. Sebab apa? Kalau you fikir setelah 30 tahun, dengan saya anggarkan itu hari, kalau tiap-tiap tahun bajet lah 200 juta, 30 tahun sudah lebih berapa bilion tu. Kan? Sudah berpuluh bilion dibelanjakan. Result kita pada Olimpik yang lepas, dua pingat gangsa, tak lebih pun daripada Olimpik pertama yang kerajaan tanggung, Atlanta 1996. Sama juga, in fact yang tu satu perak satu gangsa. Satu gangsa. Badminton juga. Ya, dan masih lagi badminton. Jadi sistem ni tak ke mana. We are just stuck in this vicious cycle. Kita ambil contoh lah. Tahun depan pun kita akan bincang balik benda ni. Anda ni pakar lumba basikal. Kita ambil Persatuan Lumba Basikal Malaysia. Okay, sekarang ada presiden baru. Okay. Berapa ramai dalam kalangan kaki tangan dia adalah kaki tangan bergaji sepenuh masa yang boleh memikir satu pelan pembangunan menyeluruh mengenai lumba basikal tanpa bergantung kepada MSN. Saya rasa ada ke tak ada? Saya rasa mereka fikir, sebab saya tengok banyak juga mereka bermesyuarat. banyak juga. Tapi untuk get things moving, you must have a group of salaried staff yang boleh berfikir dari sudut strategik untuk membangunkan sukan itu dalam persatuan. Jadi sekarang kalau tak ada, sekarang yang ada adalah MSN. Jadi macam dalam senario macam ni, macam mana kita nak bergerak? Cuba cerita sikit, Anas. Kita lihat sebelum ni, bukan kita tak boleh salahkan kata MNCF tu tidak bergerak sepenuhnya. Sebab mereka pun pernah bergerak dan mereka pernah produce juga. Betul. Tapi sekarang ni MSN, katakan sekarang ni kita banyak bergantung pada MSN untuk salurkan duit kepada ni. Okey. Sekarang ni macam mana nak perkasakan Persatuan Sukan Kebangsaan supaya mereka boleh meningkatkan daya komersial mereka, mereka boleh organize mereka punya pertandingan kebangsaan, sikit kebangsaan, dan slowly gradually tak lagi bergantung kepada kerajaan. Macam mana nak buat tu? Kalau without MSN lah kan. Macam mana nak buat tu? Bagi saya simple lah. Satu, kerajaan kena fikir satu cara saja. Kerajaan kena draw the line. Okay, enough. You kena fikir jalan sendiri. You macam mana the line. Lepas tu dia orang terkapai-kapai. Macam mana? Biar. Itu bukan. Okay, for 5, 10 years you nak biar. Tak. Sebenarnya ada. You kena fikir secara holistik, rational. Okay, rational. Adakah masalah negara kalau sukan ni tak membangun? Adakah itu masalah semua rakyat Malaysia? True sport bukan. True sports lah kita dapat menyatukan. Pertama, faktor paduan. Kedua, feel good. Rakyat Malaysia dah bersatu padu bayar cukai yang tanggung diorang ni. Betul. Tapi sekarang ni saya nak ingat kembali. Okey.
Dulu Datuk Syafawi pun antara pembuat dasar rakan sukan. Ya. Jadi saya rasa kena wujudkan semula rakan sukan itu supaya setiap persatuan-persatuan yang besar ni, sama ada popular atau tidak popular, mereka ada satu rakan sukan masing-masing. Macam kalau dulu olahraga ada rakan, badminton ada, lawn bowls ada, semua ada. Betul tak Datuk? Jadi gradually maknanya mereka ada rakan komersial ataupun rakan korporat yang menaja aktiviti mereka. Maknanya MSN dulu orang tengah saja. Jadi benda ni kena diwujudkan semula dan slowly barulah kita boleh serahkan. Okey, bila mereka ada duit, mereka boleh employ media officer, mereka boleh employ marketing officer, mereka boleh employ high performance director. Macam mana apa formula yang ada di FM dan juga di BM. Tapi kalau selagi mereka tidak ada kekuatan kewangan tu, macam mana dia nak buat? Okey, cara satu contoh saya bagi ya. Rizal, in fact beberapa contoh lah saya boleh bagi. Rizal, macam mana sukan, contoh nak you cakap pasal basikal lah. Minum. Contoh you cakap pasal basikal track. Okey. Kita tengok di Jepun. Jepun sekarang ni 2 juara dunia. Jangan main-main lagi dengan Jepun. Dua juara dunia dalam kirin kan. Sekarang Jepun sukan berbasikal orang tak ditanggung oleh kerajaan Jepun. Walaupun basikal orang sekarang lebih mahal daripada basikal Malaysia. Basikal Tore tu. Tapi kerajaan Jepun tak keluar 1 sen pun. Kirin di Jepun adalah satu komersial punya ni. Malaysia boleh buat tak? Yes. Tak, Malaysia tak perlu buat yang itu. itu. Kita terpaksa berhenti siap. Okey tu. Yalah tadi Abang punya Rizal punya point adalah kalau kita tak ada MSN susah juga. Tapi Anas punya point pula kalau terlalu bergantung pun tak boleh juga. Jadi mungkin kat sini tu kita kena cari dia orang kata titik tengah lah. Macam mana Datuk rasa? Semua masalah tak boleh selesai macam tu je. Kena ada effort lah, kena ada usaha. Ada apa yang kerajaan buat lah, berusaha ke arah itu. Kalau boleh kita memang naklah persatuan sukan tu tak bergantung pada kita. Jadi kita boleh salurkan duit kepada sukan-sukan lain yang mungkin perlukan bantuan kita. Contoh macam program rakan sukan tadi. That is one good program yang kita gerakkan tahun 1994. Tak salah saya dah. Dan kita combinekan bagaimana kita nak dapatkan trust from the commercial group to trust the sport. Itu satu part lagi kita kena. Jadi diorang hanya berani masuk sekiranya kerajaan ada bersama. Jadi dia nak menumpang kerajaan punya kekuatan untuk menjaga satu sukan. Tapi investment yang dia buat. Jadi itu diorang punya ni dia. How kan dia duit dia. Duit company. Dia nak trust dia lah, bukan tempat trust je. Tak, Datuk, saya nak sangkal yang tu. Mereka bukan nak masuk bila kerajaan terlibat. Bila kerajaan terlibat, mereka biasa lari. Yang datang itu yang kena arm twist saja. Biasanya GLC. Corporate betul-betul from the commercial sector. Saya ada reservation tu. Jarang. Saya terlibat program rakan sukan tu. Saya dapati ada satu sukan yang betul-betul membuktikan selepas kita dah habis, dah tutup dah. Program tu 5 tahun dah kita punya target. Betul tak? 1994 sampai 1998. Lebih kurang. Lepas kita stop program tu, persatuan sukan tu mendapat tajam berterusan daripada persatuan tu. Bola keranjang. Bukannya sukan yang popular pun. Bola keranjang dulu Petronas. Bukan ada high performance pun. Tapi dia boleh maintain. Mana persatuan sukan manage to berikan satu keyakinan pada penaja tu. Petronas tau. Ya, Petronas. Menjadikan bola keranjang sebagai sukan yang disupport dia. Jadi kat situ, ada juga persatuan sukan like hoki for example masih terus buat. Badminton Proton masih terus lagi. Jadi pada saya bukan kerana kerajaan nak arm twisted dia orang. Sure enough kalau bila kita approach dia orang tu minta dia datang sponsor tu, sure dia segan dengan kerajaan, dia akan bantu kerajaan. Dan dia juga dapat pengesyuran cukai daripada sumbangan yang dia berikan pada sukan. Indirectly pada saya both side kena mainkan peranan kat sini. Kalau program rakan sukan tu boleh jadikan sebagai satu pemangkin untuk menggerakkan, mengaktifkan seperti sukan-sukan seperti mana yang Anas harapkan, dan kita boleh teruskan lagi program tu, apa salah. Tapi itulah macam tadi bajet Barizal tadi bajet 15 juta untuk pasukan bola sepak kan. Kalau kita tengok duit yang berada dalam ekosistem bola sepak ni bukannya sikit. Tapi kenapa masih lagi diberikan 15 juta ni dan kenapa tidak boleh orang kata
yang kita nampak ni difokuskan kepada pasukan senior, tidak nampak di bahagian pembangunan. Yalah, pasukan senior ni dianggap sebagai duta lah, duta kecil negara. Bila bola satu, audiens dia besar. Okey, Kan? Tak kira you punya performance ni bagus ke tak bagus, orang tetap follow. Gagal atau berjaya, betapa banyak komen kat situ selain daripada badminton. Okey. Jadi di situlah saya rasa antara tindakan-tindakan ni dibuat mengambil kira faktor politik sekali. Jadi keadaan semasa dan politik, bagaimana sebenarnya ia adalah boleh mencetuskan feel good factor macam apa yang Arna sebut tadi. Dan satu lagi mungkin usaha lobby-melobi daripada pemegang taruh. Kita tak boleh, mungkin Tan Sri Hamidin sendiri atau TMJ sebagai pemegang taruh yang besar dalam bola sepak Malaysia menggunakan keintiman mereka dengan pemimpin-pemimpin negara untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kita tak boleh salahkan mereka kerana itu adalah connection, kabel yang kena buat. Itu saya rasa. Cuma tidak semua sukan boleh buat macam tu. Dan tidak semua sukan boleh diberi layanan sebegitu. Itu sebab bagi saya, mungkin kerajaan masa Datuk Syafri sebut tu, mungkin untuk menangi keyakinan daripada sektor korporat, MSN kena jadi ejen, orang tengah, aturkan okey, olahraga siapa partner, badminton mungkin tak perlu self-sufficient, FAM siapa lagi, lumba basikal siapa, road cycling, track cycling siapa. Tapi Anas, ibaratnya kita reward benda yang kegagalan lah kalau kita sentiasa memberikan. Ini sebenarnya mungkin you kena start somewhere. Bukan. Ini kita bercakap pasal bola sepak. Pasal bola sepak. Okey. Pasal bola sepak. Kita kita tengok contoh, selama ni badminton yang berikan pingat selama ni sehingga hari ni, dan badminton tidak mendapatkan peruntukan istimewa. Hanya dapat pujiannya. Hanya dapat pujian saja. Jadi macam skuad bola sepak senior kita berada di tangga terakhir Piala Asia. Bawah 23 pun sama, bawah 17, bawah 19 kita tak layak pun. Cuma katakan kalau saya memimpin persatuan sukan yang kecil lah, saya pun agak terkilan lah. Kenapa macam saya langsung tak dapat sikit pun, tapi bola sepak dapat bagi banyak. Bagi saya, kalau saya lah persatuan sukan, dan saya rasa inilah tempat di mana pemimpin-pemimpin politik dalam sukan ni semua tunjuk kewibawaan mereka. Bukan jadi macam budak kecil kena MSN kena pegang tangan, ini sponsor nak ambil duit. Ini apa ni, tak malu ke? Dah tak malu. Sampai macam sampai tak ke semua tahap macam ni. Ada pengaruh macam tu. Rizal, saya nak bagi tahu you tengok dekat, tak payah pergi jauh. You pergi Indonesia sekarang. Liga bola keranjang, liga bola tampar. Semua berjalan sendiri. Tanpa pertama kita kena tengok liga profesional tau. Pertama dia orang tak sign agreement dengan WHO. Maknanya dia orang ada duit terbaik. Okey. Filipina. Kemudian ni dia orang ada berapa audiens dia orang? Yes. Kita ada 34 juta saja penduduk banding dengan Indonesia. Okey. Tak, sebab itu saya rasa kita kena bersandarkan pada realiti semasa, iaitu the way to move forward adalah itu kita penduduk kita sama macam Australia. Kenapa di Australia boleh commercialize macam-macam sukan? Betul. In fact, bezanya ialah kita kalau nak bandingkan dengan negara macam Australia pula, it's a sports nation. Kalau kita bandingkan, exactly. Benda tu yang kita kena. Saya adopt sikit bila kata Australia tak peruntukan kerajaan. Australia ada peruntukan. Even though UK pun bagi. Bagi Datuk ruang. Sabar, tenang. UK peruntukan lottery fund tu. Lottery fund tu supposed to go to the government, tapi dia bagi pada sukan. Sama kan macam kita sport toto supposed to go to government, 20% daripada MSN untuk gerakkan pembangunan sukan. Jadi saya tak mengatakan tak ada peruntukan daripada kerajaan. Negara-negara lain kalau kita buat comparison, mustahil saya rasa. Moving forward, kita tahu e-sport diberikan 20 juta. Tadi Datuk ada sebut 1 juta. Adakah macam baru-baru ni kita tahu pasukan Red Giants menang juara dunia dalam bidang e-sport. Tak tahulah masa zaman Datuk macam mana e-sport tu di-develop ketika itu. Adakah ini future untuk pasukan Malaysia ataupun sukan Malaysia e-sport? E-sport ni dia dah ada satu environment yang dah berdiri sendiri internationally. Dan kita tak perlu nak pembangunan bakat dan sebagainya. Kita
tumpang sekaki dengan dia punya ekosistem yang Ekosistem, kita yes. meriahkan lagi Ya. ekosistem tersebut. To attract more investment, orang kata more penjanaan modal lagi. Jadi kita tumpang sekali. Kita createkan, boleh kalau nak peruntukkan 20 juta tapi bukan fokus kepada pembangunan bakat. Susah nak develop bakat ni because it's all on their own ni. Anyway, it's a multi-billion dollar industry already. Tak perlu. Dari bila that, biar ekosistem tu bergerak sendiri dan kita perkuatkan ekosistem tu di dalam Malaysia. Merancakkan lagi event, create an event, get the event, international event yang orang kata prestigious event buat dekat Malaysia. Macam sekarang ni ada yang buat, mereka menggunakan ruang di Majlis Olimpik Malaysia untuk buat PUBG Championship. Yes. Maknanya merancakkan lagi, kemudian adalah sektor sports tourism. Maknanya mereka boleh itu, dan kita lihat sebenarnya daripada zaman YB Syed Saddiq sebenarnya mereka KBS menekankan perkembangan e-sport ni. Jadi e-sport ni satu audiensnya muda. Industri berbilion ringgit. Kerana kalau juara pun dia boleh 1 juta kalau liga di China dekat sini. Jadi memang kena ni, dan saya rasa e-sport memang kita tak boleh ketepikan. Saya rasa benda tu dah industri dah develop by itself. For example, kita dah ada satu pusat pertandingan e-sport yang dibuat oleh kerajaan di Puchong. Ya. Dia gantikan pusat rakan muda kat situ untuk jadikan sebagai e-sport center. Kita nak macam mana kita pergi loyat lah. Kita nak orang-orang e-sport ni pergi ke situ. Create an event. Tiap-tiap hari ada event. Jadi macam OCM tu buat kecil lah PUBG. Tapi kalau dia boleh jadi OCM tu center of all the e-sportnya game kat situ, tiap-tiap hari Tapi penuh je. Puchong lah lebih sesuai pasal lebih besar. Dan dia lebih besar, environment parking semua ada dekat nanti. Jadi dia wujudkan tempat tu. Jadi anak muda pergi situ. Main e-sport dekat situ. Itu yang kita nak. Orang tua pun ada. Cakap pasal Kalau kita wujudkan that kind of environment, di setiap negeri ada satu e-sport center yang dapat menjadi tempat pengumpulan anak-anak muda kat situ untuk diorang buat pertandingan e-sport. Jadi kita gerakkan industri tersebut. Benda-benda sampingan akan datang ni. Tapi nanti Orang jual apa at the expense daripada sukan-sukan tradisional. Tapi masih lagi ada tanggapan yang sebenarnya mungkin di luar sana lah, mungkin lebih tradisional, yang mengatakan e-sport ni bukan sukan. Kenapa perlu MSN ataupun kerajaan menanggung, dan berbalik kepada argumen kita nak kata bukan sukan tu, besok main dam pun. tapi itulah. Jadi susah sekarang ni sebab e-sport dah jadi satu sukan Ya. yang telah dipertandingkan di peringkat international. Okey. Peringkat SEA Games dah tanding. Sukan Asia Olimpik ada? dah. Sukan Asia. Olimpik dah. Olimpik Saudi Olimpik Arabia. belum. Saudi Arabia nanti. Tahun depan. bila dah ada dah peringkat tu So dia bertanding. bermakna kita kena menerima Kita kena benda terima yang perubahan. yang yes. Okey. Jadi kita doalah supaya Dam Haji tu dapat main sebagai sukan. Main kat Olimpik. Tapi balik macam pada Datuk cakap tadi, okey, kerajaan bagi 20 juta dengan industri yang sangat besar boleh bergerak sendiri, sebenarnya mereka tidak memerlukan 20 juta ni. Abang Rizal setuju ataupun sebenarnya 20 juta ni adalah penyuntik sahaja? Saya rasa saya suka gunakan perkataan penyuntik. Tambah baikkan lagi. Sistem tu, wujudkan lagi sistem macam mana nak penganjuran yang terbaik. Yes. Create an event, promote the event kat Malaysia dan sebagainya. Jadi kita gunakan Peluang perkembangan tu, e-sport tu, merancang. peluang tu untuk kuatkan lagi e-sport dan kita Sorry jalankan Anas. pertama. 1 juta untuk kriket tadi Datuk ada sebut pada awal. Bagi saya 1 juta. Tapi 1 juta tu sebenarnya tak boleh nak buat banyak benda pun, tapi adakah apa relevannya 1 juta Tak, untuk Anas nak kata daripada 15 juta pada bola tu baik 1 juta untuk sukan-sukan lain. Betul je. bagi saya kalau bincang nak bincang pasal ketirisan ni yang tak perbelanjaan yang tak sepatutnya, sampai besok pagi kita tak habis sebab list saya panjang. So tapi 1 juta tu sama macam bola lah kan. Tapi sama macam apa yang sama macam bola yang 15 juta just for feel good factor saja. Just okay untuk tabur duit feel good factor. Tapi macam Datuk cakap tadi, e-sport ni kita tak perlu belanja. Bagi saya, role kerajaan dalam e-sport ni sepatutnya just to administrate saja. Just bila ada squad untuk SEA Games dan Asian Games, dah tentu masa tu itu role yang kerajaan main. Ya, masa saya KP dulu saya tak bagi peruntukan yang besar pada e-sport. Kita bantu facilitate administrationnya site, bantu pemudahkan mereka.
dan image building itunya tu. Dia macam industri dia dah sendiri dah boleh bergerak dengan Dan lagi satu sukan yang baru ni dah tumbuh dengan sendirinya tanpa penglibatan dan kerosakan yang dibawa oleh kerajaan. Muay Thai. You tengok sekarang ni Muay Thai yang Johan Ghazali semua ni dan in fact MMA sebelum tu beberapa fighter ada lagi satu sukan flag football. Flag football masuk Flag football Olimpik kemungkinan 28 besar dan kita mempunyai pasukan Malaysia walaupun baru lagi pasukan lelaki dan perempuan kita mempunyai ranking yang sebenarnya agak baik sebab sukan yang agak baru yang mungkin akan dipertandingkan di Olimpik. Dan memang di LA. Di LA. Sama ada kita layak atau tidak nanti lah. Tapi Muay Thai kemungkinan besar akan ke Olimpik sebab dia dah tolak boxing. Jadi itu sekarang ni kita nampak sekarang ni sistem tanggungan kerajaan ni yang ditiru basically pada Jaya 98 tu di copy paste dari apa yang dibuat oleh negara-negara Blok Timur. Regimented punya state funded punya program semua ni it was good up to Sukan Commonwealth 1998 lah, but after that it was irrelevant already. Even negara-negara Blok Timur pun dah tak guna benda-benda tak guna sistem ni lagi. Okey, yang terakhir lah mungkin daripada saya perbincangan yang sangat-sangat panas sebab mempunyai pandangan yang berbeza ialah Datuk datang daripada bekas bersama dengan MSN dan juga Rizal dan juga Anas. Mungkin dengan Anas kita semua tahulah dia punya pandangan dia terhadap peruntukan yang diberikan bersaban tahun. 230 juta kalau kita darab dah beberapa tahun mungkin dah sampai bilion. Dan kita tak mencapai lagi tahap mendapatkan pingat emas di Sukan Olimpik. Dan sebelum ni tak salah 2 tahun lepas ada satu audit yang dikeluarkan, persoalannya adakah sebenarnya program podium ni masih relevan? Untuk Abah Rizal sendiri, Anas saya tak perlu tanya lah kot, kita dah tahu dia punya ni pandangan. Untuk Abah Rizal sendiri, adakah peruntukan sebesar, tak kisahlah tahun lepas, tahun ni, perlu diteruskan ataupun macam mana? Ataupun kena ada balance ke macam mana bang? Susah nak jawab tu, Min. Pasal macam kalau nak ikut teori daripada Arnas, dia nak serahkan semua pada persatuan kan. Cuma macam apa yang Datuk Awi sebut selama ini, memang kerajaan menerusi MSN kena manage, kena uruskan. Kerana peruntukan yang ada sekarang ni, formulanya sekarang ada peruntukan daripada kerajaan persekutuan turun salurkan kepada MSN. Kemudian yang akan menikmati daripada ni adalah beberapa sukan yang terpilih dalam program podium. Mungkin 20 sukan for example. Jadi mereka mewakili sukan-sukan atlet ni daripada Persatuan Sukan Kebangsaan. Cuma Persatuan Sukan Kebangsaan tak manage. Yang manage adalah menerusi JKK, Jawatan Kuasa Kerja Bersama MSN dengan Persatuan Sukan Kebangsaan. Jadi inilah formula yang ada sekarang. Cuma sampai bila kita nak bergantung kepada formula ini? Bila bergantung pada formula ini, MSN buat gini, Persatuan Sukan Kebangsaan, so collective effort lah. Bermakna macam mana pun dua-dua mesti tanggung. Bukan bila berjaya MSN berjaya atau Persatuan berjaya, MOM berjaya. Maknanya semua collective effort. Jadi sampai bila kita nak bergantung kepada collective effort ni, tidak memberi peluang kepada Persatuan Sukan Kebangsaan ni berdiri dengan kaki sendiri. Jadi bagi saya moving forward, kita pertama next step adalah kita kena wujudkan semula rakan sukan, macam mana pun kena buat. Katakan tak dapat 20 sukan, buatlah 10 sukan dulu. Jadi kemudian sukan lain dia kena dari segi tata kelola tak diurus, mereka kena kemaskan lagi. Bila ada nilai komersial, mereka boleh menjana pendapatan, baru mereka boleh employ the best people untuk run the persatuan. Apa yang Rizal cakap tadi, badminton adalah one of the sport dalam podium program. Tapi badminton run by badminton itself. Tak ada campur by JKK pun tak begitu betul. Kuat. Di run oleh badminton sendiri. Kerana dia mampu berdikari dan mampu mendapat peruntukan dia sendiri, dan kita allow them to make decision. Semua dia buat keputusan. Dia yang buat keputusan, player dia nak kena drop ke, nak kena coach mana, nak naik gaji coach ke, semua dia yang buat keputusan. Coach baru yang dia ambil semua keputusan BM. Semua dia BM sendiri. Dan kita akan sokong. Lagi keputusan tu baik untuk tim kita. Satu, government-nya role ni lebih kepada protecting role. Menjaga kepentingan satu sukan tu. Kalau kita tahu dah badminton to that level,
pernah capai that level, kita akan cuba protect dia orang, bantu dia orang. That's why government masuk ni. Dan how deep government nak masuk, itu yang penting. Macam bola sepak, orang tanya kenapa government invest dalam NFDP? Besar belanja NFDP tu buat akademi sendiri. Persatuan bola sepak senyap je. Kenapa kita buat? Kerana interest government berpandangan bola sepak tu mempunyai satu interest yang kuat. Menyatu padukan rakyat. Dia punya numbers of orang yang minatkan bola sepak ni begitu tinggi. Itu besar. Jadi government rasa benda tu penting untuk protect. Kita nak protect sebenarnya sukan bola sepak ni. Tapi sampai bila tu? Dan yang ni yang satu persoalan ni. Sampai bila kita patut buat benda tu? Sampai macam Ana kata, biar dia. Tak runtuh pun negara ni kalau bola sepak tak bangun. Biar challenge dia kat situ. Mungkin daripada situ dia bangkit. Kalau dia bangkit, kalau dia tak bangkit. Kalau tak bangkit terus ni macam apa kita nak buat? Kalau dia tak bangkit, biarkan aja. Bukan Tapi masalah negara. Tapi bagi saya. Itu saya cakap, duit yang ada dalam bola sepak ni sebenarnya ada. Contoh, untuk mewakili negara, kita pun tahu datang daripada klub-klub yang mewakili contoh pasukan Selangor. Betul. Tapi tak ada, mungkin tak ada orang kata kesinambungan dari segi youth development tu tak ada. Sebab dia punya target tu adalah sebenarnya first team saja. Betul. Second team, third team Berat. tak nak terus dibiarkan saja. Macam mana wang bajet untuk setahun kelab contoh, tu kepada gaji pemain profesional. 45 juta sebagai contoh. Duit ada. Tapi 40 juta mungkin kepada pasukan utama. Sebab tu saya cakap 20 juta NFDP kalau kita cut, sebenarnya kalau kita paksa, saya tak tahulah kalau kita paksa mereka untuk buat, tapi itulah macam Datuk cakap, whether dia nak dipaksa atau tidak lah. Apa yang berlaku sekarang NFDP, jadi tempat untuk diorang develop the players, dan player ni akan diambil oleh state. Shortcut lah. Dia 17 tahun dia akan pick up. Jadi kita sediakan tadika habis. Itu is basically ini betul. Punya point. Sepatutnya di state tu buat daripada bawah. Itu saya cakap. That is actually itu sebenarnya mengacau ekosistem. Sebab apa? Mereka dapat free. Jadi value player tu bila klub tu ambil pun tak ada value sebab kau dapat free dari orang lain. Cuba dulu ada perbincangan untuk bayar compensation kepada MSN, MSN develop. Tapi satu lagi, kita kena kaji semula. Football adalah school base, bukan club base. Itu antara isunya. Okey, itu saya cakap. Bagi saya dah dia nak tutup. Cukup saya rasa untuk hari ni. Aircon pun dah rosak ni sebab dah panas sangat perbincangan kita pada hari ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Syabawi kerana bersama kita sekali lagi, Abang Rizal kali kedua juga, saudara Anas, terima kasih. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton kita di rumah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana memberi support dan jangan lupa tekan butang subscribe di YouTube channel Ngopi @ Channel 10. Terima kasih. Assalamualaikum.